Saya tak kitab. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjat syukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala-galanya kepada kita begitu sempurna, nikmat-nikmat yang tidak ternilai, tidak mampu kita nilaikan, tidak mampu kita hargakan, apatah lagi untuk kita membayarnya, yang Allah Ta'ala telah berikan di dalam setiap hembusan nafas, yang mana kesempurnaan demi kesempurnaan hinggalah habis hayat kita, hinggalah habis nafas kita. Itulah yang panggil selesai. Tamat. Tamat. Bahasa Melayu ada tamat tak? Tamat. Tapi sebenarnya daripada bahasa Arab. Tamat. Tamma. Tamma. Maknanya telah sempurna. Mana tamma. Habislah hidup kita. Mana sempurnalah hidup kita. Apabila telah habis segala kesempurnaan yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita. Jadi hidup kita di dunia ni bukan sebab apa? Kalau mati tu bukan sebab oksigen tak ada, kan, tak cukup, ataupun kita kata rezeki tak cukup, itu ini dan seumpamanya. Dan itu hanyalah alasan-alasan yang berbentuk duniawi, yang berbentuk hissi, agar kita mencari alasan lah dengan dia. Sebab itu malaikat maut itu dia berada di sebalik alasan-alasan itu. Malaikat maut, ya. Setiap orang itu apabila telah sempurna ajalnya, maka matilah dia, walaupun dia berada di dalam ruangan yang penuh oksigen, kan, ataupun keliling dia ada makanannya cukup, minumannya cukup, segala-galanya cukup, tetapi peruntukan dirinya sudah selesai. Baik, kita masuk nak masuk bulan puasa, jadi kita baca juga kitab Riyadhus Salihin. Jadi hari ini saya nak muzakarah sikitlah tentang bab puasa. Bab puasa. Jadi kita akan baca insya-Allah sepanjang Ramadan kita akan baca bab puasa daripada kitab Riyadhus Salihin. Baik, bab yang ke-217 daripada kitab Riyadhus Salihin, babu wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadlis siyam wa ma yata'allaqu bih. Bab pada menyatakan wajib puasa bulan Ramadan dan penerangan tentang kelebihan berpuasa dan apa yang bersangkut paut dengannya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehinggalah firman Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum
وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Jadi firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas sekalian kamu berpuasa, seperti mana telah difardukan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Jadi di sini sentuhan atas beberapa perkara. Pertamanya ialah kefarduan puasa. Jadi puasa ini special dibanding dengan ibadah yang lain. Kerana ibadah yang lain itu dia berbentuk amal. Kita bersolat, kita mengeluarkan zakat, kita berzikir, kita membaca Quran, ya. Maka semua ibadat-ibadat ini dia berbentuk amal. Adapun puasa, maka dia adalah ibadat yang berbentuk tinggal, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubung suami isteri. Itu. Jadi di sinilah dapat difahami uniknya berpuasa. Dia melawan apa kita kata keinginan tabii. Maka disebut ujungnya ialah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Jadi takwa sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Jadi jelas sebenarnya puasa itu dia nak menyentuh hati. Dia bukan sekadar berjuang meninggalkan makan. Tetapi dia adalah sarana untuk sentuh hati kita. Di sini mengisyarahkan kepada kita bahawa dengan melawan kebiasaan tabii, kebiasaan tabii, keinginan tabii berdasarkan perintah Allah, maka itu adalah sangat baik untuk nafsu kita. Dan nafsu ni, dia memang Allah Ta'ala ciptakan dia bersama dengan diri manusia. Dia adalah tetapi agamalah yang mendidik kita bagaimana untuk mengawal nafsu itu. Dan kalau tidak dikawal, maka natijahnya dia akan membawa kepada kekosongan, kepada kehancuran. Kerana nafsu itu disebut oleh para ulama, nafsu itu asalnya ialah sesuatu yang kosong. Maka apabila cuba dipenuhi keinginan nafsu tadi, maka dia tiada lain melainkan kekosongan. Dia macam kalau kita kata orang belajar kaji bintang tu kan, dia ada black hole kan, black hole. Jadi sebenarnya nafsu tu macam black hole tu lah. Dia macam kosong. Dia tidak akan dapat dipuaskan. Bahkan apa pun dia diberikan kepada dia, itu hanyalah bersifat sementara, yang mana akhirnya nafsu itu untuk memastikan kewujudan diri dia, dia akan meminta ulang. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Sebab tu kan kalau kita makan, kita sekarang lapar, kita makan, kita kenyang. Tapi lepas tu tak lama balik dia lapar. Kan? Dan nafsu tu dia nak memastikan kewujudan dia. Saya punya bateri ni nak mati. Baik. Okay. Jadi apabila nafsu tu dia nak memastikan kewujudan dia tu, itu yang dikatakan berulang tu. Dia akan berulang. Dan dia tidak akan cukup dengan apa yang ada. Sebab itu kita, kalau orang yang suka merenung, dia akan tahu bahawa penghujung apa akan berlaku. Penghujung apa yang akan berlaku. Contoh, kalau kita mengambil keburukan nafsu ini, kita mengambil. Cuba kita lihat.
satu bangsa ataupun kita kata satu negara yang inginkan kebebasan. Kan bebas. Jadi bila disebut dia menginginkan kebebasan, apa maksud bebas di sisi mereka? Jadi mereka menyebut bebas itu hanya sebenarnya kalau boleh segala yang diinginkan oleh nafsu terpenuhi. Maka bagi mereka, mereka kata itulah bebas. Maka apabila mereka cuba mencapai kepuasan nafsu tadi dan mereka beri segala-gala kebebasan, mereka lakukan segala-galanya untuk mencapai kebebasan tadi, maka makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Sebab itu kita tengok bagaimana munculnya orang-orang yang disebut apa tidak mengetahui identiti mereka. LGBT. Sekarang bukan dah LGBT dah. LGBTQ apa dah. AAAQ tak benda lah. Kan? Beratus-ratus muncul. Beribu-ribu jantina-jantina baru muncul. Dan kenapa? Kerana mereka tersangkut dengan masalah nafsu sebenarnya. Mereka cuba mendefinasikan apa yang berada pada diri mereka. Apa yang berlaku pada diri mereka dengan definisi akal. Padahal itu nafsu. Sebab itu agama telah hadkan. Kerana kamu tidak akan dapat memenuhkan nafsu. Kerana nafsu ini bersifat kosong. Dia bersifat kosong. Maka yang boleh penuhkan dia satu saja sebenarnya. Allah. Allah. Allah saja yang boleh penuhkan dia. Sebab itu nanti kita tengok yang baik dan yang buruk. Kita tengok nafsu yang terpenuh dengan dua. Kita kata yang boleh memenuhkan nafsu ni Allah saja. Orang beriman ketika mana dia berusaha di atas keimanan dia melawan hawa nafsu dan dia mencapai tingkatan demi tingkatan dalam perjalanan iman dia, akhirnya dia taslim kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah, kemudian dia redha kepada Allah, maka di situlah dia akan mendapati bahawa Allah adalah wakil yang terbaik dalam membimbing dia. Dia akan dapati Allah. Sehingga akhirnya dia akan diberi kesedaran bahawa lebih baik Allah lah yang membimbing aku daripada aku merasakan aku yang bimbing diri aku sendiri. Mengapa? Kerana Allah lah yang mencipta kita dan dia mengetahui keadaan diri kita. Adapun diri kita sendiri, apa yang berlaku sekejap lagi pun tak tahu. Padahal tentang diri sendiri pun tak tahu. Kadang-kadang kita menyangka kita tahu tentang diri kita. Tiba-tiba barulah kita sedar bahawa sebenarnya kita pun tak tahu tentang diri kita. Jadi Allah yang Maha mengetahui. Sebab tu orang soleh ketika mereka melepaskan segala-galanya kepada Allah, mereka berasa sangat mereka sangat aman. Mereka berasa sangat selesa ketika itu. Kenapa? Kerana keyakinan bahawa Allah lah Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wakil ataupun wali kepada orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Maka dia akan mendapati bahawa Allah Ta'ala lah yang mencukupkan dia segala-galanya. Dan yang kedua, orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang kafir, maka akhirnya nanti dia mendapati Allah juga yang mencukupkan dia, tetapi bukan dalam bentuk kebaikan. Allah Ta'ala akan mencukupkan dia. Allah Ta'ala akan azab dia dan mencukupkan neraka itu dengan azab Allah. Allah juga yang mencukupkan, tetapi dengan kemurkaan Allah. Sehingga dia merasai segala keburukan yang ada. Sehingga dia sibuk dengan segala keburukan yang ada. Dia lupa segala ingin dia. Sehingga dia sibuk dengan azab yang berlaku pada diri. Wal'ayazubillah. Jadi kerana itu, puasa ini disyariatkan untuk menjaga ataupun kita kata mendidik nafsu. Maka penghujung disebut mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan seterusnya firman Allah, bulan Ramadan yang diturunkan padanya akan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan turun Al-Quran sekaligus daripada Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Kemudian dalam kehidupan Nabi SAW,
Dalam 23 tahun itu turunlah ayat Al-Quran daripada langit dunia sedikit demi sedikit. Bersesuaian dengan peristiwa dan keadaan yang berlaku sebagai tarbiyah dan didikan kepada umat Nabi SAW. Maka disebutkan Al-Quran itu hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Jadi petunjuk, siapakah manusia yang akan mendapat petunjuk? Apakah semua manusia? Apakah semua manusia? Maka manusia-manusia yang tertentu. Manusia-manusia yang punya perasaan ingin kembali kepada Allah. Yang punya perasaan, yang punya ketakutan kepada Allah. Maka Al-Quran akan menjadi petunjuk baginya. Itu sesuai dengan firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi untuk ini persiapan agar kita terbina sifat takwa sangat penting. Jadi antara perkara yang diberitahu dalam Al-Quran menghasilkan sifat takwa ialah puasa. Jadi sebab itu puasa dan Quran punya hubung yang sangat rapat. Punya hubungan yang sangat rapat. Puasa dan Al-Quran. Dan Al-Quran itu untuk sampai ke hati kita perlu kepada takwa. Dan puasa antara sabab membentuk ketakwaan itu. Dan mempunyai keterangan-keterangan ayat-ayat yang begitu jelas daripada petunjuk dan juga furqan. Jadi furqan itu disebut adalah pembeza bagi hak dan batil. Jadi furqan. Mana Al-Quran itulah sebenarnya yang menjelaskan mana yang elok, mana yang tak elok. Kadang-kadang akal kita ada penjelasan. Tetapi penjelasan baik atau buruk dari sudut akal. Tetapi tidak semestinya dia baik atau buruk dari sudut syariat. Maka Al-Quran datang sebagai penentu, penanda aras bagi syariat itu sendiri. Mana yang boleh dan mana yang tak boleh daripada sudut syariat. Kebenaran dari Allah. Jadi itu furqan. Mana satu furqan yang berada pada pemikiran kita. Yang mana dengannya kita mengetahui Al-Quran tak benarkan buat ini. Al-Quran menganjurkan benda ini. Dan juga lebih baik ataupun yang kita kena usahakan kepada ketakwaan tadi, furqan yang berada dalam hati kita. Macam mana furqan yang berada dalam hati? Iaitu orang yang diberi Allah Ta'ala keupayaan membezakan antara baik dan buruk. Satu, pengetahuan. Satu, diri. Ada orang dia tahu, contoh, mengumpat itu haram. Tetapi lidahnya hari-hari mengumpat. Ada orang dia tahu kan bahawa melihat wanita yang ajnabi itu bagi lelaki hukumnya haram dengan sengaja tanpa hajat. Tetapi matanya melihat tanpa hajat. Itu disebut bahawa dia mengetahui mana di pemikirannya tetapi tidak ada furqan itu di hati. Tak ada. Jadi yang ini yang sangat-sangat penting untuk kita usahakan. Seterusnya, barang siapa yang menyaksikan anak bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit ataupun berada di dalam musafir, maka dia boleh menggantikannya pada hari-hari yang lain. Baik, kita baca suatu hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fami as-sha'im atyabu indallahi min rihil miski lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi muttafaqun alaih. Jadi ada beberapa riwayat. Jadi yang saya bacakan itu adalah riwayat Bukhari, dia ada juga riwayat Muslim dan ada riwayat Bukhari yang lain. Baik, diriwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya. Kecuali puasa. Jadi kita mengetahui di dalam hadis, di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadis-hadis bahawa orang beriman apabila mereka beramal, sekurang-kurangnya amalan yang dilakukan oleh mereka digandakan 10 kali. Ada pula yang lebih tinggi ikhlas mereka, lebih tinggi sifat kepribadian hati mereka, maka digandakan Allah Ta'ala sehingga 700 kali. Dan ada pula yang digandakan hingga tanpa hisap. Tanpa hisap, mana begitu banyaknya ganjaran-ganjaran yang dapat daripada amal. Jadi apa yang nak dibagi tahu di sini, setiap amalan anak Adam itu, mana setiap amalan manusia itu mengikut ikhlas dia, mengikut kebaikan yang ada dalam dirinya dan dalam amal tadi, digandakan berapa banyak pun pahala yang dia boleh dapat, sebanyak-banyaknya yang boleh didapat, tetap Allah kata lahu, itu untuk dirinya. Itu untuk diri. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Apa istimewanya puasa? Kerana sesungguhnya puasa itu untukku. Jadi apabila disebut puasa itu untuk Allah, bukan bermakna Allah perlu puasa kita. Bukan itu maksud dia. Kalau itu seseorang faham seperti itu, artinya dia telah menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah lah Al-Ghani, dia maha kaya. Dia yang mencipta kita, dia tidak memerlukan kita. Dia menciptakan kita dalam keadaan kita untuk wujud perlu kepada Allah. Untuk wujud. Dan untuk segala-galanya. Sebutlah segala untuk, semuanya perlu pada Allah. Untuk apa? Untuk beramal, perlu pada Allah. Untuk masuk syurga, perlu pada Allah. Untuk jauh pada neraka, perlu pada Allah. Semuanya, segala untuk tadi tu, perlu pada Allah. Maksudnya daripada kewujudan kita. Bermula dari situ. Dan sehingga nak mati, untuk mati, kita nak mati pun perlu pada Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak mati. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan kita, maka tak mati. Nak bagi tahu di sini, bahawa puasa itu adalah untuk Allah. Artinya apa? Artinya puasa itu mulia. Punya kedudukan yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Artinya yang faham nilainya hanyalah Allah. Kerana itu disandarkan kepada Allah. Macam kalau kita tengok contoh, satu orang yang sangat tinggi kedudukan dia, raja lah kita kata, agung lah kita kata. Bila dia kata, ini aku punya. Bila dia sebut tu, ini aku punya. Maka sebenarnya benda tu adalah benda yang sangat besar. Orang lain tak faham. Benda lain dia bagi pada orang lain. Contoh dia. Adapun ini aku punya. Maka itu sebenarnya sangat besar. Adapun hubungan antara makhluk dengan Tuhannya, apakah yang lebih besar? Tak ada yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar bagi satu orang makhluk itu melainkan Tuhan itu sendiri. Maka bila Allah menyandarkan, menyebut bahawa puasa ini untukku, maka sebenarnya cukup memberi faham kepada kita bahawa puasa itu sangat tinggi nilainya. Sangat tinggi nilai. Dan bukan sekadar itu, Allah menyebut wa ana ajzibi, dan aku akan membalasinya. Itu jelas menunjukkan bahawa hanya Allah yang tahu apa nilai puasa itu. Sebenarnya punya perjalanan kan dalam hati kita, dalam diri kita, perjalanan yang tak mampu diungkapkan ketika kita berpuasa. Kalau kita berpuasa, apa yang kita rasa? Kita akan rasa letih, betul tak? Kita akan rasa lesu. Kita akan rasa lemah, kurang bertenaga. Sebab apa? Sebab kita berpuasa. Sebenarnya itulah yang nak menyedarkan kita akan hakikat diri. Sebenarnya kita lemah. Kita lemah, tapi kita tak pernah rasa kita lemah. Sebenarnya kita ni tak ada apa-apa, tapi kita sentiasa rasa kita macam-macam.
Sebenarnya kita ni, apa kita kata, tak ada upaya. Tetapi kita sentiasa rasa kita berupaya. Sebab apa? Sebab perut sentiasa penuh. Keperluan sentiasa dapat. Sebab tu kita rasa kita berupaya. Kita rasa kita cukup. Kita rasa itu dan ini. Padahal daripada sudut kehambaan, sebenarnya tidak boleh rasa apa-apa kecuali kita fakir kepada Allah. Itu saja rasa yang perlu ada bagi satu orang hamba. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kamu itu fakir kepada Allah. Itu saja satu perasaan yang layak bagi diri manusia. Dia berasa dia segala-galanya perlu kepada Allah. Apa yang dia nak? Dia rasa dia perlu takut pada Allah. Betul? Dia perlu kepada Allah untuk memberi taufik kepada dia untuk takut pada Allah. Bukan dia yang rasa takut. Dia. Siapa dia? Siapa dia? La ya'rif. Dia tak tahu apa-apa. Diri ini dia tidak tahu apa-apa. Lalu ketika Allah Ta'ala, ya, ketika Allah Ta'ala memperkenalkan kepada diri dia, meletakkan dalam hati dia perasaan betapa agungnya Allah, maka timbul takut dalam hati. Timbul takut. Bukan dibuat-buat. Saya takut pada Allah. Tak. Padahal takut pada Allah tu melazimkan diam. Takut kepada Allah tu melazimkan tidak membalas. Berapa banyak ayat Quran yang bercerita tentang itu. Tengok kisah anak Nabi Adam. Ketika mana Qabil nak membunuh Habil, kan? Qabil dengan senjata dia. Dia dengan batu yang yang keras tu, kan, dia nak membunuh Habil. Maka apa Habil kata? Habil kata, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Sekiranya engkau hulurkan kedua tanganmu untuk membunuh aku, maka sekali-kali tidak akan aku hulurkan tanganku untuk melawan kamu. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku sekali-kali tidak akan menghulurkan tangan aku untuk bunuh balas kamu. Kemudian disebut apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi takut itu mendatangkan sikap yang di dalam hati itu, dia berasa tiada apa. Berasa tiada apa. Itu takut. Bukan hanya diucap-ucap. Atau marah-marah orang. Itu bukan takut Allah. Marah-marah orang. Kenapa marah-marah orang? Takut Allah. Kenapa ada orang dia kata dia takut Allah tapi kerja dia marah orang? Itu tak takut Allah. Kalau dia takut Allah, maka kelu lidah. Akan kelu lidah. Akan longlai tubuh badan dia. Takut dia kepada Allah. Tiada upaya dia merasa itu. Jadi takut tadi tu. Ya? Berhajat kepada Allah. Jadi satu perasaan yang patut ada pada manusia, iaitu dia fakir mutlak kepada Allah. Kemudian Allah membalas lagi, Allah menjawab lagi dalam hadis tadi, wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai yang kamu jaga nafsu kamu dari keburukan. Itu perisai. Maka apabila seseorang itu berpuasa, maka janganlah dia mengungkap kalimah-kalimah yang lucah. Yarfuth. Yarfuth ni mana kalimah-kalimah lucah yang mendorong, menaikkan syahwat. Maka jangan. Kenapa? Kerana habis puasa dia kalau macam tu. Sebab puasa itu sendiri untuk mengekang nafsu. Jadi kalau cakapnya, dengarnya, lihatnya benda-benda yang lucah, kan itu menaikkan, menambah minyak pada api. Wala yaskhab, dan janganlah dia menjerit-jerit. Itu. Maka sekiranya dia dicaci oleh seseorang ataupun dia dimusuhi, dia diperangi, maka sebutlah sesungguhnya aku berpuasa. Subhanallah. Nampak? Kenapa? Nak merasai bahawa aku tidak punya apa-apa. Itu kan asal daripada puasa. Demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai di sisi Allah dibandingkan bau kasturi. Kenapa?
Kerana bau mulut orang berpuasa itu kan terhasil dari mujahadah. Mujahadah iaitu dia mengosongkan perut dia kerana Allah. Dia tahan keinginan makan dia kerana Allah, menyebabkan perutnya kosong, lalu terkeluarlah bau-bau yang kurang enak. Maka bau itu dihargai oleh Allah. Walaupun pada akal manusia tak suka, jijik bau busuk mulut itu. Tetapi kerana bau itu datangnya dari mujahadah dia kerana Allah, maka Allah menghargainya dan Allah menyebut itu lebih baik di sisi aku dibandingkan kasturi. Dan itu akan dipamerkan di akhirat nanti. Orang yang berpuasa akan ada bau itu dari akhirat. Itu hebatnya orang berpuasa. Maka bagi orang yang berpuasa ini akan mendapat dua kegembiraan. Semoga Allah Ta'ala kurniakan saya dan kita semua perkara ini. Yang pertama, kegembiraan apabila dia berbuka. Maka Allah Ta'ala merezekikan kepada dia dengan perasaan gembira. Iaitu dia berjaya menunaikan perintah Allah. Dia berjaya menunaikan perintah Allah pada hari itu. Dia berjaya mengekang nafsu dia pada hari itu. Maka itulah sebenarnya kejayaan. Maka hari ini kamu berjaya mengekang nafsumu, maka berbukalah dengan kurniaan daripada aku. Maka gembiralah. Itu satu ketika dia berbuka puasa. Dan kegembiraan yang lebih besar, semoga Allah Ta'ala jadikan ini kegembiraan saya dan kita semua, iaitu ketika hari dia bertemu Allah. Itu ketika hari dia bertemu Allah. Sebab itu ada sahabat-sahabat yang mereka sentiasa berpuasa. Kenapa? Mereka kata mudah-mudahan aku berpuasa di dunia, berbuka di akhirat. Mudah-mudahan aku berpuasa di dunia, berbuka di akhirat. Kerana setiap manusia akan dibangkitkan oleh Allah dengan keadaan dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan berpuasa, dia akan dibangkitkan dalam keadaan berpuasa dan berbuka di sana. Kalau dia mati dalam keadaan mengerjakan haji, maka dia dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang yang sedang bertalbiyah. Nabi SAW sabda. Begitulah seterusnya, setiap manusia akan mati dengan amalan-amalan mereka. Mudah-mudahan penyudah hidup kita, Allah Ta'ala sudahkan hidup kita dengan kebaikan, dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang diridai Allah. Wallahu alam. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis